Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Saifuddin bin Abdul Jalil dari Politeknik Kuching Sarawak, mewakili ahli kumpulan saya iaitu Puan Liana Nurizan dan Prof. Dr. Mariam Jamilah Ghazali akan membentangkan tajuk Kesan gas pelindung dalam kimpalan arka logam terhadap mikrostruktur keluli tahan karat. Bagi memenuhi objektif yang di atas, penyambungan antara besi keluli tahan karat yang sejenis dilakukan dengan menggunakan kaedah kimpalan arka logam gas iaitu MIG. Gas pelindung karbon dioksida dan campuran karbon dioksida dan juga argon digunakan sebagai pemboleh ubah. Kadar tekanan gas ditetapkan di antara 8 hingga 10 liter per minit dan bekalan kuasa dianggarkan di antara 190 ampere hingga 230 ampere. Untuk kelajuan mengimpal pula dicadangkan di antara 30 hingga 35 cm per minit. Bahan yang digunakan adalah keluli tahan karat jenis 304 dan 316 berketebalan 6 mm. Sambungan kimpalan yang digunakan adalah sambungan temu bitunggal. Untuk skop kajian, kita akan mengimpal keluli tahan karat untuk proses kimpalan arka logam dengan menggunakan robot kimpalan. Gas pelindung yang digunakan adalah campuran 12% karbon dioksida dan 82% argon dan juga 100% karbon dioksida. Grade 304 boleh dianggap sebagai penanda aras bagi keluli tahan karat austenite grade lain, di mana keluli tahan karat austenite grade lain diperolehi dengan mengubah komposisi grade 304. Unsur mengaloi dalam keluli tahan karat austenite boleh dibahagikan kepada dua kumpulan. Pertama yang menggalakkan pembentukan austenite dan kedua yang menggalakkan kepada pembentukan ferrite. Siri 300 keluli tahan karat austenite biasanya mengandungi 8 hingga 20% berat nikel dan dari 16 hingga 25% berat kromium. Grade 304 dan 316 adalah grade yang biasanya digunakan dalam proses kimpalan. Lebih 80% daripada aplikasi kimpalan keluli tahan karat hari ini melibatkan kedua-dua grade ini. Keluli tahan karat austenite grade 304 tidak mempunyai campuran molybdenum, manakala grade 316 pula mempunyai campuran molybdenum. Ini adalah spesimen yang telah siap dikimpal. Setelah spesimen siap dikimpal, spesimen akan dipotong mengikut saiz yang ditetapkan. Setelah itu, serbuk pengeras akan diletakkan di atas mesin bula auto mounting press. Setelah spesimen dikeraskan, spesimen akan diletakkan di bawah mikroskop optik untuk melihat mikrostruktur. Untuk kajian kepustakaan bagi austenite keluli tahan karat, lebih 80% daripada aplikasi kimpalan keluli tahan karat hari ini melibatkan kedua-dua grade ini. Keluli tahan karat austenite grade 304 tidak mempunyai campuran molybdenum, manakala grade 316 pula mempunyai campuran molybdenum. Untuk gas pelindung, pemilihan gas pelindung perlu dengan segala cara mengambil kira proses kimia logam antara gas dan kolam lebur yang berlaku semasa kimpalan seperti yang dilaporkan oleh Ahmad Dul Gutlu. Sifat gas pelindung yang baik adalah yang tidak memberi kesan terhadap mikrostruktur dan sifat bahan. Untuk proses kimpalan arka logam gas, semua logam yang penting seperti keluli karbon, keluli tahan karat, aluminium dan tembaga boleh dikimpal dengan proses ini di semua posisi kimpalan dengan memilih gas yang sesuai. Komposisi campuran gas pelindung dalam kimpalan arka kebanyakannya bergantung kepada jenis bahan yang akan dikimpal. Bagi persediaan bahan, bahan yang digunakan adalah jenis keluli tahan karat austenite jenis 304 dan 316 sebagai bahan kimpalan, mempunyai panjang dan lebarnya 150 mm x 50 mm dan berketebalan 6 mm. Rajah menunjukkan spesimen yang telah siap dipotong dan dibuat persiapan tepi. Keluli tahan karat austenite ini dipilih adalah kerana sifat pengembangan habanya 50% lebih tinggi, sifat rintangan elektrik 6 kali lebih baik dan takat lebur yang rendah iaitu 93 darjah Celsius dan juga sifat kebendaliran haba yang rendah iaitu 50%. Mesin kimpalan yang digunakan jenis automatik dengan arus terus kekutuban berbalik yang boleh mengawal kelajuan kimpalan dan jarak mengimpal bagi mendapatkan hasil yang sama.
Proses kimpulan arkam logam dilakukan dengan menggunakan robot kimpalan Fanuc Robotwell 100i. Dua jenis gas iaitu karbon dioksida dan campuran 82% argon dan juga 18% CO2 digunakan sebagai pembelit ubah, di mana 0.03 mm diameter dawai suapan jenis AWS ER70S-6 yang mempunyai kekuatan tensile 480 MPa dan kekuatan yield 400 MPa serta 22% pemanjangan. Sudut muncung dawai 5 darjah, jarak antara muncung dengan bahan kerja 12 mm dan hanya memerlukan satu larian komand sahaja. Ini adalah robot kimpalan Fanuc Robotwell 100i. Bagi persediaan ujian metalurgi, spesimen akan dipotong dengan menggunakan mesin pemotong screw laboratori dengan ukuran ketinggian 10 cm mengikut standard ASTM. Setelah spesimen dipotong, spesimen dimasukkan ke dalam mesin hot mounting buller auto mounting press. Tujuan proses ini adalah untuk memudahkan spesimen yang kecil dikendalikan dan diratakan sebelum diletakkan di bawah mikroskop. Proses mounting press ini menggunakan serbuk buller phenolic powder sebagai bahan pengeras dan setiap spesimen mengambil masa 15 minit untuk proses ini. Spesimen yang telah dibersihkan akan dilelas menggunakan kertas pasir silikon karbida basah bermula dari perlelas yang kasar ke grade perlelas yang halus mengikut turutan. Spesimen mestilah dipegang dengan kuat dan tetap bagi melecehkan permukaan sehingga mendapatkan gambaran cermin. Kemudian, spesimen dibilas dengan air dan dikeringkan dengan alat pengering. Spesimen kemudiannya dicuci dan dilapkan dengan aseton bagi mengurangkan kesan tumpuk air dan dikeringkan menggunakan alat pengering. Spesimen ini kemudiannya digilap dengan memegang spesimen pada kain pengilap berpusing yang dikenakan cecair alumina. Selepas digilap, spesimen dicuci dengan air suling dan dikeringkan. Proses penaran dilakukan bagi menjelaskan lagi microstructure spesimen. Reagen kimia iaitu campuran cecair nitrile, iaitu 4% asid nitrik dan juga 96% etanol digunakan dalam proses penaran bagi memberikan kontra warna yang berlainan pada microstructure. Proses ini dilakukan dalam julat masa kurang dari 1 minit. Akhirnya, microstructure spesimen ini didapatkan menggunakan mikroskop optik kerana ia mampu membesarkan imej dari 10 hingga 10,000 kali pembesaran. Dengan menggunakan pergerakan elektron bagi mendapatkan imej sampel, mikroskop ini dapat menghasilkan imej yang berevolusi tinggi. Saiz maksimum spesimen yang hendak digunakan haruslah mempunyai diameter kurang atau sama dengan 70 mm, manakala berketebalan kurang atau sama dengan 20 mm. Untuk keputusan microstructure keluitan karat grade 304 yang menggunakan gas pelindung karbon dioksida, perbezaan yang dapat dilihat adalah di antara logam induk, zon terkesan haba dan zon kimpal adalah dari segi saiz bijian. Logam induk tidak mengalami perubahan yang ketara berbanding zon terkesan haba dan zon kimpal kerana kurang menerima haba. Kawasan zon kimpal mempunyai saiz bijian yang lebih halus berbanding zon terkesan haba. Bagi microstructure keluitan karat grade 304 yang menggunakan campuran gas karbon dioksida dan juga argon, jenis grade 304 boleh dianggap sebagai keluitan karat austenite yang asal dan grade lain terbit dari perubahan dalam komposisi dari yang jenis 304. Keluitan karat austenite mempunyai sifat metodologi yang mudah. Untuk microstructure keluitan karat grade 316 yang menggunakan gas pelindung karbon dioksida, dapat dilihat melalui rajah perbezaan antara keluitan karat grade 304 dan 316 adalah dari segi komposisi kandungan molybdenum. Grade 304 tiada kandungan molybdenum. Pertambahan molybdenum di dalam keluitan karat menyumbang kepada takat lebur yang tinggi dan kekuatan yang sangat baik pada suhu yang tinggi dan juga mempunyai perkali pengembangan haba yang rendah. Dapat dilihat di zon kimpalan, saiz microstructure lebih halus berbanding grade 304. Ini menunjukkan di kawasan ini dikenakan suhu yang tinggi. Apabila suhu ditingkatkan dengan lebih tinggi, proses penghabluran semula akan berlaku. Bijian baru yang bebas dari tegagasan mula terbentuk
dan tumbuh daripada nukleus sehingga keseluruhan bahan, mempunyai mikrostruktur Kluigon bebas tegangan. Rajah menunjukkan mikrostruktur kerulitan karat grade 316 dengan menggunakan gas karbon dioksida dan argon sebagai gas pelindung. Dapat dilihat perbezaan era antara kawasan di zon terkesan haba. Pada permulaan zon terkesan haba, mikrostruktur era kasar telah terbentuk. Ini diikuti oleh mikrostruktur era separa halus, seterusnya bertukar kepada era halus apabila semakin menghampiri zon kimpalan pelakuran. Kekerasan logam asas adalah lebih rendah berbanding dengan kekerasan di kawasan zon terkesan haba dan juga di logam kimpalan. Ia adalah disebabkan oleh kehadiran bijiran yang lebih halus. Saiz bijian yang menggunakan gas pelindung karbon dioksida lebih kecil berbanding yang menggunakan campuran gas. Sebagai kesimpulan, pertama, kawasan yang dapat dilihat perubahan mikrostruktur adalah di kawasan zon terkesan haba dan zon kimpalan. Yang kedua, di kawasan logam induk dapat dilihat mikrostruktur asas bagi kerulitan karat ialah perlite yang berwarna gelap sedikit dan juga austenite yang berkeadaan cerah. Ketiga, mikrostruktur yang bersih halus berlaku di kawasan logam induk manakala mikrostruktur yang bersih sederhana berada di zon terkesan haba. Keempat, di kawasan zon kimpalan, era yang terbentuk bersih besar. Dan yang kelima, jika dibandingkan di antara kerulitan karat grade 304 dan grade 306, dilihat bahawa mikrostruktur di kawasan kerulitan karat pada grade 304 lebih besar. Sebagai cadangan, untuk mendapatkan bacaan yang lebih tepat dan jitu, beberapa cadangan diberikan untuk kajian-kajian di masa depan adalah seperti berikut. Pertama, kuantiti spesimen ditingkatkan lagi di masa hadapan bagi memberikan bacaan yang lebih tepat. Kedua, ujian mikrostruktur dilakukan dengan menggunakan SEM ataupun Scanning Electron Microscope bagi mendapatkan gambar yang lebih jelas. Dan yang ketiga, kuantiti gas pelindung ditambah bagi mendapatkan kesimpulan yang lebih jelas tentang ciri-ciri setiap gas pelindung. Sekian, terima kasih.